Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan-rakan, bertemu kembali dalam channel Family Agrotani. Di sini saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk melakukan penyemaian dengan menggunakan bahan-bahan yang mudah yang kita boleh lakukan sendiri di rumah. Sebelum saya menunjukkan secara amali bagaimana cara melakukan penyemaian biji benih, saya akan tunjukkan apakah kelengkapan dan bahan yang digunakan untuk menyemai biji benih. Bahan asas yang saya gunakan adalah kokopit. Jadi ni kokopit kita akan letak di lapisan yang bawah, di mana dia lebih berongga kokopit ni, dan juga menyimpan air atau kelembapan. Bahan yang kedua adalah peat moss atau tanah organik yang saya gunakan untuk lapisan bahagian atas. Jadi peat moss ini juga membekalkan nutrien kepada anak pokok yang akan kita semai nanti. Seterusnya adalah tray semaian, di mana tray semaian ini mempunyai lubang bahagian bawah, dan sekeping tray semaian ini mengandungi 104 lubang. Jadi tray ini adalah untuk menempatkan kokopit, peat moss dan juga biji benih. Seterusnya, tray takungan. Tray takungan ini digunakan atau berfungsi untuk meletakkan tray semaian dan juga takungan air nutrien. Pastikan tray takungan ini tidak mempunyai lubang atau kebocoran. Dan apa yang paling penting di sini adalah biji benih, di mana biji benih saya dapatkan daripada pembekal yang mempunyai kualiti yang baik dan mempunyai peratus percambahan yang tinggi. Jadi di sini saya ada beberapa contoh: bayam merah, peria, sawi, kobis, daun sop dan juga kobis bunga. Jadi inilah beberapa contoh biji benih sayuran yang saya semai menggunakan kaedah tray semaian secara rendaman. Penyemaian biji benih menggunakan kaedah tray semaian ini, saya menggunakan siraman baja AB, di mana baja AB ini sudah cukup merangkumi nutrien-nutrien yang diperlukan untuk pertumbuhan biji benih dan juga anak pokok sebelum dipindah ke nutripot atau dipindah ke ladang. Jadi di sini saya akan berkongsi dengan rakan-rakan bahawa baja AB ini sangat diperlukan oleh tumbuhan untuk tumbesaran dan juga seterusnya menghasilkan anak benih yang berkualiti. Kenapa? Sebab baja AB ini adalah dalam bentuk larutan dan mudah diserap oleh akar. Untuk peringkat penyemaian, kita memerlukan kandungan nutrien AB dengan bacaan ppm antara 800 hingga 1000. Jadi selepas ni saya akan tunjukkan kepada rakan-rakan bagaimana cara kita menyemai biji benih sayuran dalam tray semaian. Pertama, kita masukkan kokopit ke dalam lubang tray semaian. Untuk semaian ni kita gunakan sabut yang hancur, jadi serat-seratnya kita tepikan. Sabut ni mempunyai rongga udara yang memudahkan pergerakan atau pertumbuhan akar anak benih. Dengan ini akar anak benih ini akan mudah menjala. Jadi lapisan yang pertama kokopit dah selesai. Baik, setelah selesai meletakkan kokopit pada tray semaian untuk lapisan pertama, barulah saya membuat lapisan yang kedua, iaitu peat moss. Jadi peat moss kita letakkan lapisan nipis bahagian atas untuk meletakkan biji benih. Ini adalah kerana peat moss
Okay, sangat sesuai untuk kecambahan biji benih. Okay, sekiranya saya gunakan Pitmos 100%, keadaan struktur medium semayan akan padat. Apabila padat, akar sukar menembusi medium tersebut. Barulah kita ratakan. Okey, jadi rakan-rakan saya dah siap untuk mengisi medium dalam tray semayang. Langkah seterusnya adalah penyemaian biji benih. Jadi di sini dalam satu tray semayang, rakan-rakan boleh mempelbagaikan tanaman sayuran untuk penyemaian. Jadi dalam tray semayang ini saya akan menanam keseluruhannya dengan biji benih daun sup. Okey, rakan-rakan ini biji benih daun sup sangat halus. Okey. Jadi untuk satu paket ni saya boleh dapatkan 3 tray semayan. Jadi biji benih daun sup ni kita tabur permukaan tray semayang. Okey, jadi saya dapat menyiapkan satu tray semayan untuk daun sup. Dan baki untuk 2 tray yang berikutnya. Seterusnya kita semai biji benih bendi oleh kerana biji benih bendi ni kasar, kita letak satu-satu pada tray semayan. Jadi biji benih yang bernas dia berwarna kelabu manakala benih yang tidak bernas dia berwarna hitam. Baik, untuk satu tray ni saya boleh campurkan atau saya gabungkan dengan pokok sayuran yang lain. Okey. Jadi selepas ni saya akan buat dalam satu tray pokok bendi, pokok kelor saya nak buat nak semai benih kelor. Baik, seterusnya saya nak buat pokok kelor Jadi pokok kelor ni saya semai gunakan biji benih. Kita pilih biji benih yang kering biji benih kelor
Selain daripada menggunakan biji benih, pokok kelor boleh dibiak gunakan keratan batang. Tapi saya lebih suka gunakan biji benih sebab dia punya pokok mempunyai struktur akar tunjang yang lebih baik. Biji benih perlu ditenggelamkan supaya dia rapat pada medium. Kemudian kita letak pit moss di lapisan bahagian atas supaya biji benih itu tertutup, yang boleh menyebabkan biji benih itu mendapat kelembapan dan seterusnya bercambah. Sekiranya tidak ditutup, biji benihnya akan kering jadi akan melambatkan proses percambahan. Untuk biji benih yang bersaiz besar, kita perlu menutup dengan tanah supaya benih itu cepat bercambah. Tetapi untuk benih yang halus, yang kecil tidak perlu, kita hanya setakat menabur di permukaan sahaja. Selepas penyemaian biji benih dalam tray semaian, biji benih perlu disiram. Jadi di sini penyiraman saya gunakan kaedah rendaman. Ini adalah tray kosong yang untuk menempatkan air siraman. Air dalam tray takungan ini adalah air baja AB yang telah dicairkan. Dengan anggaran nilai ppm adalah 800 hingga 1000 ppm. Okey, selepas tu saya akan meletakkan tray semaian yang telah disemai dengan biji benih ke dalam tray takungan. Jadi kita letakkan tray takungan ini dalam tempoh 5 minit. Keseluruhan medium di dalam tray semaian ini akan lembab, iaitu air menyerap melalui bahagian bawah melalui lubang pada tray. Selepas menyemai biji benih perlu disiram. Jadi di sini saya gunakan kaedah penyiraman secara takungan. Saya tidak menggunakan kaedah penyiraman manual seperti biasa, iaitu gunakan tong penyiram yang kita siram daripada atas. Ini akan menyebabkan biji benih dan juga medium akan terburai. Baik, belum sampai 5 minit medium dan juga biji benih telah mendapat kelembapan yang secukupnya. Jadi apabila menggunakan kaedah rendaman, keseluruhan biji benih dan juga medium lembab dengan sekata. Kedalaman air pada tray semaian ini lebih kurang 1 cm. Jadi rakan-rakan jangan memenuhkan tray semaian, nanti medium ini akan tenggelam, yang menyebabkan biji benih terendam atau mempunyai kelembapan yang sangat tinggi. Jangan melebihi daripada 1 cm. Jadi tray semaian yang telah disemai benih perlu ditutup supaya biji benih tidak kering akibat tiupan angin. Jadi antara syarat untuk percambahan biji benih adalah kelembapan dan juga kegelapan. Apabila dalam keadaan gelap, biji benih akan bercambah.
Jadi kena tutup okey, atau boleh gunakan plastik hitam dan juga plastik-plastik yang lain. Antara tips penjagaan semayan adalah yang pertama sekali penyiraman. Jadi kita kena pastikan medium sentiasa lembab. Yang kedua adalah dari segi kawalan jentik-jentik. Jadi untuk kaedah takungan ini memang mudah terdedah kepada jentik-jentik. Jadi untuk mengatasi masalah jentik-jentik, kita boleh gunakan airbed untuk membunuh jentik-jentik. Sekiranya rakan-rakan tidak mahu menggunakan airbed, jadi rakan-rakan boleh mengawal secara manual, di mana rakan-rakan perlu menopap atau menambah air mengikut kesesuaian. Apabila air berlebihan pada takungan, sudah pastinya akan ada jentik-jentik. Selepas 3 atau 4 hari biji benih bercambah, penutup yang menutup tray semayan itu perlu dibuka untuk anak benih yang baru bercambah mendapat cahaya matahari. Baik, ini adalah pokok daun sop yang sudah berumur sebulan dalam tray semayan. Okay. Jadi untuk menambah air, pastikan air dah cukup kering, barulah kita tambahkan air secukupnya. Dan ini adalah anak pokok cili yang saya semai, yang sudah berumur 30 hari yang sudah boleh ditanam dalam nutripot, di polybag, di ladang atau sebagainya. Rakan-rakan, kita dah sampai penghujung video pada kali ini, iaitu penyemaian biji benih menggunakan kaedah tray semayan dan siraman secara rendaman. Jadi rakan-rakan semua boleh cuba untuk membuat penyemaian biji benih ini. Dalam satu tray semayan, rakan-rakan boleh memuatkan 2 atau 3 jenis tanaman sayuran dalam masa yang sama. Contohnya, dalam satu tray semayan, rakan-rakan boleh menanam cili, terung dan tomato. Perkongsian pada kali ini, rakan-rakan boleh sesuaikan dengan pelbagai jenis tanaman dengan menggunakan kaedah yang sama, tanaman yang berbeza. Kepada yang belum mendapatkan baja AB daripada Family Agrotani, kini kami sudah menyediakan satu packaging baru untuk kita edarkan kepada pelanggan-pelanggan di sekitar dan juga di tempat lain. Okey, jadi rakan-rakan yang ingin mendapatkan boleh menghubungi kami. Jadi saya dah sampai penghujung. Rakan-rakan jangan lupa like, komen, share dan subscribe agar kami Family Agrotani dapat menyediakan video-video yang lebih baik di masa akan datang. Jumpa lagi. Terima kasih.